tengah kita sembang tu, saya rasa macam memang ada sesuatu yang berdekatan. Mana tak kuat tu jangan bantai dia lah tu kursi. Secara tiba-tiba ada suara kedengaran. Maknanya masa tu kita dengar suara orang puang yang macam dia minta tolong. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua supporters Sasuke Hikaru. Jadi bahagian pertama kita upload dah video dalam YouTube Sasuke Hikaru tentang pengalaman kali pertama kita pergi ke Gopeng. Dan sekarang pada hari ini saya akan sambung pada bahagian kedua tentang pengalaman dan gangguan-gangguan mistik sepanjang saya berada di area Gopeng. Jadi sebelum tu saya ingin membuat sedikit pesanan kepada semua, di mana sila duduk di rumah, stay at home, stay safe dan ikutlah segala arahan daripada pihak kerajaan. Jadi saya pergi ke Gopeng buat kali yang kedua bersama isteri dan anak saya hak kecil tu. Masa tu Fatimah Zahra umur dalam 6 ataupun 7 bulan. Masa tu Mak Yu dia boleh nak beri komitmen sebab masa tu dia ada di KL, dah nak balik. Dia kerja di KL masa tu, dah balik. Jadi masa tu mula-mula memang saya nak pergi seorang je mula-mula. Tapi isteri kata tak boleh lah, bahaya. Jadi dia kata dia sudi temang. Dan keluarga saya pun dan keluarga mentua saya pun alhamdulillah supporting, tak ada masalah. Jadi bertolaklah kita ke area Gopeng tu melalui dengan Fedah Ring. Dan selepas 5 ataupun 6 jam kita sampai di Gopeng Perak. Di masa tu kita lalu di dalam gambar ni baru sampai di Padang Itik kat sini, dekat pintu gerbang tu. Memang lepas tu bila kita sampai tu, dan kali yang kedua ni saya pergi terus ke satu kawasan ni di mana orang situ panggil Arena Mak Anjang. Dan masa saya sampai di arena tu, jadi masa tu saya pun keluar dalam kereta nak tengoklah siapa ada situ tak. Kita keluar dari kereta tu, tiba-tiba saya rasa tak sedap hati. Saya rasa takut, saya rasa gelisah. Saya tak tahu apa benda punca ni pada masa mula tu. Dan saya macam rasa kurang selesa dengan seseorang yang ada di arena. Dia merupakan seorang sukarelawan juga, tapi masa tu macam ada tanda-tanda dah. Lepas tu saya pun masuk kereta balik. Saya terus pergi ke Mikari-Ami memang famous dekat Gopeng ni. Selepas saya pergi ke Mikari-Ami ni, terus pergi ke Satu Surau ni. Satu Surau ni kalau tak silap saya madrasah rasanya, budak-budak tahfiz. Dan saya ada minta izin dengan orang yang ada di madrasah tu untuk sembahyang lah. Masa saya masuk dalam surau tu, tapi bila saya nak sembahyang tu dalam surau tu, tiba-tiba saya rasa kurang selesa. Saya rasa macam ada orang kiri kanan depan belakang, saya rasa macam ada orang. Dan isteri saya pun merasakan benda yang sama. Tapi masa tu bini duduk kereta lah. Jadi masa tu dia tak sedap duduk dah. Jadi saya duduk dalam surau tu. Jadi saya pun sembahyang. Bila dah rasa sembahyang tu, memang saya rasa macam
ada orang yang sangat dekat dengan saya. Jadi lepas ada yang pertama tu, saya pun terus semayang jamak. Jadi sebelum saya nak sambung semayang yang kedua tu, masa tu memang saya cakap jugalah, maknanya saya royak lah, maknanya aku mari ni aku nak semayang. Aku dok tahu umur siapa, aku dok tahu umur dari mana, dan memang tahu dah di hok situ tu, asas situ lah. Cuma aku mari aku nak semayang, dan kalau mu nak tengok, mu tengok lah. Kalau mu nak ikut, dok payah lah, sebab aku ni bukan orang-orang yang orang ada ilmu hok tinggi. Jadi saya pun semayang dalam serius berkebun. Tengah-tengah semayang tu rasa macam debur, cup meruk lah. Memang orang tu dah usuk lah, tapi saya kena semayang lah. Mana saya teruskan kot. Lepas tu bila saya keluar, isteri saya pula pergi semayang. Dan masa tu memang saya duduk dalam kereta lah. Mana saya duduk luar, dan isteri saya pun masa tu dia duduk semayang dalam. Dia semayang dekat koridor tu. Sebab dia rasa pelik dah. Tapi dia tak gambar-gambar. Jadi tapi dengan reaksi dia tu saya boleh faham, saya boleh tahu. Jadi lepas ada kita semayang bersama tu, duduk dalam kereta, barulah dia kabur. Dia kata kurang selesa masa nak semayang. Dan dia kata aku biarlah. Okey, belum hak molek dulu situ, tak apalah, sebab kita mai tempat orang, jadi kita kena hormatlah. Dia kediri lah. Jadi lepas tu saya dapat panggilan daripada Mak Anjang yang mengatakan dia pun ada dah di arena tu, dan saya terus pergi ke arena. Dan seperti dalam gambar ni, isteri saya ada Fatimah Zahra, dan Mak Anjang tu lah. Mak Anjang ni dia punya apa benda ni, homestay lah situ. Dan selepas tu petang tu adalah seorang sukarelawan ni, dia kata dia nak pergi buku nasi. Dan dia nak berikan kepada Acap. Masa tu saya kejut lah. Memang kejut gila tengok. Jadi masa tu macam pelik lah. Rasa macam tak sedap hati dah. Dan orang ni, sukarelawan ni adalah orang yang mula-mula saya jumpa di arena Mak Anjang. Jadi masa tu memang saya pelik lah. Dan malam tu juga rasanya tak ada pencarian. Sebab ada lagi kawan-kawan kita yang tak sampai lagi. Jadi pada malam tu saya, Ustaz Aiman, Kecil, dan ada seseorang ni lah. Seseorang yang mula-mula tadi tu lah. Jadi masa tu mungkin lain dalam pukul 12 ataupun pukul 1 pagi. Jadi pada malam tu saya ada sembang lah depan homestay ni. Saya ada sembang tentang mistik. Kejadian-kejadian mistik, pengalaman hak pernah terjadi antara Ustaz Aiman, saya, Kecil. Jadi tiba-tiba cuaca masa tu mari surang, mari sejuk. Rasa pelik lah. Masa tu memang rasa pelik. Jadi masa tu Ustaz Aiman kata tak apa, kita abaikan je. Jadi masa tu saya memang kiri kanan depan dan belakang duduk tengok. Jadi masa macam tak sedap duduk. Dan masa tengah kita sembang tu, saya rasa macam memang duk senang hati lah. Sebab memang saya macam rasa ada sesuatu yang berdekatan. Ada sesuatu yang berdekat, tapi bukan di atas tanah. Jadi dalam masa tu juga tiba-tiba ada satu bunyi yang pelik dan tak tahu benda. Saya ada masa tu juga saya ada dang lah, saya rakam tu, dan saya sertakan video ni. Maknanya awak-awak nilai sendiri lah pula. Di situ anak pula situ. Itu yang kadang-kadang kan pertama sekali saya nasihatkan mana-mana lah orang kan, apa-apa pergi mana-mana pun, yalah atuk kerusi mana tak kuat tu jangan bantai dulu atuk kerusi.
Yang kedua, kalau nak pergi naik kereta, kamu jangan pasang ayat Quran. Betul. Sebab bintang mana tak kuat tu jangan bantai dulu atas kursi. Mana tak kuat tu jangan bantai dulu atas kursi. Mana bunyi tu adalah dari atas pokok dan mustahil kalau benda tu bunyi burung. Sedangkan penduduk situ pun yang ada kecek tu memang dia kata bukan burung, mana ada sesuatu. Jadi orang ke benda lain ke, saya terpulang pada orang yang menonton tu, tapi situasi kita pada masa tu memang cukup menyerangkan lah. Memang serang lah orang kata. Dah lah kita tengah cakap pasal dia, tiba-tiba dia mari. Dia tunjuk sungguh lah, jadi kena lah orang tu, memang kena sungguh lah. Sampai hamba nak tidur malam tu pun rasa macam takut tang. Hamba pula tidur seorang pula luar. Kita tak suka lah pula dah kita cakap pasal dia. Tak tahulah pula dia sensitif. Siapa mari tengok mungkin marah aku. Dan petang tu memang kita tak ada aktiviti langsung, cuma masa petang tu kita ada buat rangka dan perbincangan untuk misi pencarian pada malam tu. Dan pada kali yang kedua ni kita buat dua konsep dari segi rohani dan jasmani, maknanya kekuatan taktikal dengan spiritual. Dua-dua kita buat, dua-dua kita jalan. Leader pada hari tu adalah seseorang yang hamba kurang selesa tadi itulah. Tapi masa tu memang hamba tak tahu, cuma kurang selesa je. Jadi sebab hamba ni bukan cara orang pun, jadi hamba biar je lah. Dan pada masa tu juga dia lah yang buat leader. Dia kata nak buat upacara ni, upacara nak tarik acap lah, apa semua lah. Dan lokasinya adalah di Gua Kandu. Di Gua Kandu, tapi di sebelah ni sikit. Tapi tetap di Gua Kandu. Macam gambar yang saya upload ni, ada salah satu pokok yang besar yang dia katakan situlah dia merasakan ada keberadaan acap. Situlah point pada malam tu untuk kita masuk lah. Jadi pada malam tu Tok Singa pun dah sapa. Sesi masa tu first time saya jumpa dengan Tok Singa, maknanya adalah sesi perkenalan dan apa semua. Jadi pada malam tu juga kita buat satu grup, maknanya grup yang pertama ni adalah leader dia Tok Singa. Jadi Tok Singa dah buat rondaan dengan ada beberapa orang lagi lah. Dia buat rondaan dan kita masa tu ada di arena. Dan pada malam tu saya sempat buat live di Facebook. Dan sampailah satu ketika tu tibalah waktunya untuk pasukan yang kedua ni untuk pergi buat upacara. Jadi masa tu hamba on je. Dan pada malam tu juga gambar yang saya serta ni adalah keadaan di Gua Kandu, tapi di sebelah lain. Tapi siang lain, dan pada malam boleh tengok perbezaan siang dan malam, suasana dia lah. Jadi sampailah hamba situ, hamba tengok, wah, hamba kata memang gila lah. Memang kerja gila ni. Orang lain memang tak buat kerja ni. Sampai masa tu pula leader kata semua ahli yang ada tu dilarang untuk membuka telefon dan merakam suasana pada malam tu lah. Jadi rasa macam shock juga. Jadi biar mungkin patah larang dia. Jadi masa tu kita biar apa umur lah, kadang-kadang pun kita buat je lah. Jadi masa keluar pintu kereta tu, ya Allah, memang orang kata tak reti lah nak kata kena. Memang dah lah dengan gelapnya, dengan bukitnya, dengan gunung guanya, dengan pokok yang besar tu, dengan semok lagi. Jadi memang masa tu memang kita tawakal lah. Memang tawakal gila lah orang kata. Memang serah diri lah. Dan lepas kita parking tu, kita bergerak pergi depan pula. Pergi depan tu pula, ya Allah, bayanglah dengan suasana tempat tu jam pukul 12 ataupun pukul 1 pagi, saya tak ingat. Dan masa kita sapa di checkpoint tu, betul-betul mana saya duduk sini dalam berapa meter je di pokok besar tu. Dan masa kita tengah nak siap nak apotika tu lah, secara tiba-tiba ada suara kedengaran. Maknanya masa tu kita dengar suara orang puang yang
macam dia minta tolong. Bunyi aluh je bunyi tolong. Tapi dalam selang 2-3 tu dia minta tolong dan ngelah tu seakan-akan dia suka pula. Macam genggilah. Allahu Akbar. Masa tu memang aku tengok mu tengok aku. Memang jelas, sangat-sangat jelas. Semua ada situ dengar. Semua orang kata orang panggil dia macam kejut tang lah. Mana tak geri, senyap. Allahu Akbar. Memang masa tu dalam hati, ya Allah, datang apa tu. Tak jauh pun, dekat tak. Memang dekat depan berapa meter tak dengan pokok tu. Masa tu lepas tu hamba pun cuy Ustaz Emang orang tanya je tengok je kau. Jadi masa tu dia kata biarlah, dia kata abaikan je lah, tak apalah tempat dia. Jadi masa tu kita pun tengah siap. Jadi masa kita siap pun jadi Allah serang pula kita nak cerita. Jadi masa kita tengah apa sejadah apa semua, kita apa tikar dan kita ambil posisi masing-masing. Masa tu kita buat bacaan, saya dah ingat doa benda. Dan masa tu juga kita ada buat satu bawa ada air mineral botol besar. Jadi masa tu memang kita ikut je lah, kakak tu suruh kita buat je lah. Janji orang kata dok langgar daripada patah larang daripada dalam Islam lah, dalam agama. Jadi masa lepas tu pun berbalik kita pada kedudukan awak-awak atas tikar ni, dan kita buat satu bacaan doa. Masa tu saya baca ayat kursi je. Orang lain ada dia baca ayat-ayat benda-benda saya tak tahulah. Tapi saya baca ayat kursi je lah dengan niat kabar lah ada kat mana. Maknanya berilah petunjuk mana kalau ada situ dia ada nampak ke, dia nak kabar-kabar. Jadi masa tu hamba pun tak tahu nak buat benda. Dah spiritual, bukan kita ada ilmu dalam bab-bab gitu. Jadi hamba pun ikhtiar je lah. Ikhtiar dan bertawakal kepada Allah je lah pada masa tu. Bayangkan dekat gua tu, dekat kawasan tu dengan keadaan yang gelap. Maknanya ada cahaya bulan pun sama-sama je kita boleh nampak keadaan gua malam tu. Tiba-tiba saya ada ternampak satu wajah muka orang yang sangat besar di dinding gua tu, di dinding kawasan tu. Allah Alhamdulillah. Saya tak tahu benda ni orang boleh terima ke tak, sebab terlalu detail yang saya cerita ni. Tapi tak apalah, maknanya itu adalah pengalaman ada yang sangat orang kata serang lah. Jadi saya nampak muka orang yang sangat besar, dan reaksi muka yang ada di gua tu, di kawasan gua tu seakan macam marah. Yelah, mungkin marah tu saya tak pasti lah. Tapi masa tu saya menghormati lah. Mana kata dah kita tempat orang baca ayat-ayat Quran pula, mungkinlah panah, mungkin dia panah, dan macam kita ni mengganggu dia pula. Tapi masa tu kita nak buat gana dah. Mana kita cuba bertawakal je lah. Bertawakal dah. Bila lama tu, kau lama kau besar. Masa tu takut yang amat takut. Dan masa tu kebetulan pula Ustaz Emang ada sebelah saya. Maknanya masa tu memang saya pegang dia lah. Memang kalau boleh rasa nak peluk masa malam tu. Sebab tahap keimanan hamba masa malam tu memang tipis lah. Memang nipis lah. Dan pada masa sama kot saya teruskan juga dengan bacaan ayat kursi. Saya ulang ayat kursi je. Dan mungkin saya minta petunjuk daripada Allah supaya minta adalah nampak. Dan pada lepas tu pula, secara tiba-tiba saya nampak macam ada kelibat seseorang. Bukan seseorang, mana saya nampak kelibat ada 3 ataupun 4 orang yang berdiri di gua tu, di dinding tu. Saya boleh nampak ada orang dekat dinding tu. 1, 2, 3, 4 rasanya. 4 orang tinggi, tubuh tegak. Masa tu ya Allah,
kalau lah ada spotlight memang hamba tembak lagi dah. Memang takut lah, serius hamba takut. Biarlah orang katakan dengan pun, tapi dengan keadaan malam tu ya Allah, memang sangat-sangat menakutkan lah. Jadi masa tu saya tawakal je, berkata dalam hati, jangan kacau lah. Mana kalau nak tunjuk muka kamu nak tunjuk, kamu tunjuk je lah. Cuma jangan kosek lah awak-awak aku ni. Awak-awak ni duk baca. Ya Allah, kita mesti ketang ada bau cukup. Dan masa tu juga saya khabar ke Ustaz Imam nampak tu. Dia kata dia nampak. Jadi dia kata kuatkan Imam dia khabar, sabar. Teruskan dengan niat dia, sebab niat kita comel, bukan kita nak kacau dia pun. Mungkin masa tu dia nak tunjuk keberadaan dia. Jadi saya teruskan, saya baca. Dan benda yang saya nak khabar ni memang saya cakap jujur, benar, memang saya tak tipu lah. Mana saya ternampak ada satu kelibat yang berhampiran dengan di dinding gua ni ada satu lubang, dan saya nampak ada cahaya sama-sama gitu, dan saya nampak seorang kelibat, seorang lelaki, seperti ada macam ada pancaran dalam lubang dua tu, seperti macam ada pancaran cahaya warna hijau-hijau gitu. Dan saya nampak kelibat macam acak pakai baju dia yang tengah berlari tu, seakan sedang berjalan menuju ke kawah dalam. Serius mereka bawa, serius. Cerita ni yang memang hamba dak publish dalam Facebook sebelum ni. Tapi benda ni saya cerita pada orang yang berada di situasi pada malam tu. Dan saya khabar ke Ustaz Imam, dan saya khabar belaka ke kawan-kawan saya. Kawan saya pada malam tu, di mana saya nampak je. Dan tiba-tiba masa tu saya nangis. Kuat-kuat saya nangis sebab capur takut je. Sebab sebab kita nampak depan mata. Tapi masa tu ada dua fikiran dalam kepala otak hamba. Maknanya tu adalah sekadar petunjuk ataupun mainan benda lain. Jadi kalau kita masuk jadi takut jadi benda lain sebab kita tak pasti. Petunjuk yang kita boleh pula pada malam tu orang kata tak jelas. Kalau kita tahu benda tu betul, orang yang betul, hamba pergi kejar tak apa. Tapi kita tak tahu, kita tak pasti. Mungkin tu adalah satu petunjuk dia tengah sedang cari jalan balik, ataupun mencari jalan seperti ingin mengucapkan selamat tinggal, ataupun yang sama peristiwa dan gambar yang diambil pada kali yang keempat saya lagi, dan saya akan cerita pada bahagian yang keempat ni. Jadi malam tu memang saya nangis sebab takut, sebab saya tak suka, saya memang nampak depan mata, memang jelas. Dan masa tu memang saya nangis lah. Saya tak tahu sebab apa saya nangis. Mungkin memanglah saya takut. Tapi lepas selesai dah pada malam tu, saya pun mana orang pun nak balik dah. Saya pun letih dah pada malam tu. Letih daripada fizikal, mental memang letih gila dah. Lepas tu saya pun masuk dalam kereta. Bila dah masuk dalam kereta tu, bila kawan saya ni dia nak undur tu, lepas tu dia macam dia buka api lah. Buka api depan ni. Bayangkan sekali lagi benda yang saya nampak adalah seorang lelaki berjubah, dan jubah dia tu warna putih. Dia duduk seakan-akan dekat lubang jugalah. Maknanya dekat lubang, dekat dinding gua kandu. Memang jelas nampak, ya Allah. Memang jelas. Tak apalah kalau benda molek-molek lah, ya Allah. Jadi masa tu, malam tu, ya Allah, memang kekuatan saya memang diuji lah. Ni tengok cerita pun rasa macam takut kalau ingat balik ada kisah tu.
dah lah kita shoot tengah malam ni. Dan pada keesokannya saya tak pasti siapa dia yang beri cadangan untuk pencarian di Batu Putih. Mungkin kali ni kita buat misi pencarian melalui konsep taktikal. Sebab laluan ni mungkin ada dalam laluan larian acak ni. Jadi saya pun masa tu dah malam tu letih, penat tau. Kejut tidur lewat jugalah sikit, mana bangun-bangun siap apa semua, dan saya sempat ambil gambar dengan Tok Anjang ni. Tok Anjang ni suami kepada Mak Anjang, memang orang baik lah. Lepas tu kita pun bergerak ke Bukit Batu Putih, dan masa tu saya memang betul-betul fokus lah, dan dengan laluan yang acak lari dan laluan gambar yang jadi viral masa bahagian nombor 1 tu, dan saya memang merasakan Bukit Batu Putih ni bukan sebarangan juga, tetapi berbeza dengan keadaan di Gua Kandu. Bermakna di Batu Putih ni minta maaf lah, mana kalau kita cakap ni, maknanya dekat Batu Putih tu saya rasa senang sikit. Saya rasa senang dan tenang. Duduk macam pergi Gua Kandu. Kalau saya pergi Gua Kandu, tiba-tiba saya rasa macam serang dan macam takut. Berbeza dekat Bukit Batu Putih. Jadi saya pun naik, saya mengamati dan fokus memang betul-betul dengan keadaan di sekeliling. Sampailah di puncak Bukit Batu Putih tu, masanya kita tengah rehat, ada dalam gambar tu, masa tu Tok Singa dia ada buat upacara. Upacara dia ni saya tak pasti upacara berkomunikasi dengan alang lain ataupun berkomunikasi untuk mencari keberadaan acak. Antara dua tu lah. Jadi saya pun dah ambil pop. Pada atas tu, saya tiba-tiba saya rasa macam angin panas. Angin panas sepitas lalu. Tapi masa tu saya memang tak tahu benda, saya tak tahu. Cuma saya boleh rasalah angin panas ni. Lepas ada semua selesai tu, masa kita nak turun ke bawah tu, selepas selesai dah di atas bukit, cuma kita pencarian masa tu pun memang negatif, keputusan masa tu negatif. Kalau tak silap masa tu ada 2 ataupun 3 anggota bomber yang ikut kita masa tu. Lepas ada turun apa semua, kita berada di arena Mak Anjang tu. Dan pada hari tu jugalah saya nak balik ke Kuala Terengganu. Dan pada masa tu juga, masa saya tengah bersiap-siap nak balik tu, kita orang maknanya masa tu awak-awak berkumpul di arena Mak Anjang. Masa tu memang nak balik lah kan. Masa tu kita nak makan tengah hari rasanya. Jadi masa tu saya pun dengan Tok Singa pun masa tu tengah sembang dengan Tok Singa, cerita pasal pengalaman ketika berada di Gopeng. Dan secara tiba-tiba seekor belalang yang jatuh atas baju saya ni. Jadi masa tu saya tak tahu benda pun, mana dalam kepala otak belalang punya. Tapi bila saya nak pegang tu, Tok Singa kata jangan pegang. Dia kata, sebab apa? Dia pun ambil. Dia pun tunjuk kat saya. Dia kata, mata belalang ni merah. Saya kata, dah sebab apa? Sebab apa merah? Dia kata, ada orang atur ni. Masa tu, saya blur. Kepala otak tu saya faham dah. Tapi saya blur. Orang atur sebab benda. Dia pun ambil belalang tu. Tapi Anggalah tu dia kata, kalau mu ni betul binatang, aku nak mu pergi dari ni. Jadi masa tu Tok Singa pun, dia pun lepo lah belalang tu. Dia buang lah, maknanya kalau kita buang ni mesti dia lari tau. Masa dia buang tu, dia berpusing balik nak pergi ke arah saya balik, dan dia jatuh. Masa tu memang debar lah. Memang gila memang orang. Ya betul aku ni. Jadi pada masa tu juga, bila Tok Singa dia nak macam nak menghapuskan benda gitu aku, saya tak faham kok.
Tapi secara tiba-tiba api besar nyala dekat dapur Mak Anjang tu. Masa tu Mak Anjang tengah masak rasanya, ataupun dia tengah masak gitu lah. Tapi tiba-tiba api tu jadi besar. Sangat besar. Habis kejut orang masa tu. Masa tu ya Allah, hamba ni tengah bela benda ni hak berlaku depan aku ni. Jadi masa tu pun Tok Singa pun dia menjelaskan sikit apa benda yang berlaku ni adalah atau yang dihantar oleh seseorang untuk menguji ataupun sebaliknya. Masa tu tak tahu sebab tak tahu. Masa tu pun saya pergi masuk bilik air, saya ambil air sembahyang, dan masa tu tiba-tiba saya rasa macam pening lah. Rasa pening. Lepas tu Tok Singa panggil, dia tanya lah, okey tak? Rasa tak okey sebab kurang pening. Dan dalam gambar ni lah dia, saya rasa Tok Singa baca ayat Ruqyah rasanya tu masa tu lah, kalau tak silap lah. Dan masa tu memang lega lah sikit, maknanya hilang lah pening tu. Dan pada masa tu juga Tok Seh ni dia panggil isteri saya sekali dengan anak lah. Dan dia pun dia suruh Tok Singa pun buat sekali dengan anak dan isteri saya, sebab seakan ada sesuatu yang nak menghampiri. Lebih kurang gitu lah. Tapi masa tu aku fikir, ya Allah, buat apalah aku, buat apalah dok orang lain, buat apalah dok buat ke mak ayuh ke apa semuanya. Jadi masa tu ya Allah, masa tu memang debur lah. Tapi lepas daripada Tok Singa baca ayat sikit tu, ada kekuatan sikit lah. Dan masa tu juga masa tu memang hamba dok cakap banyak lah, dok cakap banyak. Maknanya saya tu balik ke Kuala Terengganu. Dan sehingga sampai di Kuala Terengganu masih ada lagi gangguan yang ikut. Seperti yang saya rakam ni dalam bilik. Masa tu anak saya tengah tidur, tapi tidur dan nangis. Dan isteri saya panggil, dan masa saya nak naik tangga tu, saya naik habis bulu roma. Jadi saya rasa macam ada sesuatu yang berlainan lah yang ada. Jadi masa tu dalam video ni kot, saya sempat rakam, dan ada satu bunyi yang sangat aneh. Masa tu anak saya tidur rasanya. Bulu roma naik. Aku nak khabar ni, maknanya kalau mu ada dalam bilik ni, mu keluar. Tu je. Aku tak mau kira siapa dia atau mu mari sini ke mana ke, aku nak mu keluar daripada rumah aku. Tu je. Aku nak mu keluar, tu je. Jangan kacau lah, aku tak kacau pun mu. Aku tak kacau mu. Ni mu dah mengganggu anak-anak aku ni. Jadi jangan lah. Jadi keluar. Aku minta mu keluar, tu je. Aku minta cara baik. Jadi saya tak tahu benda tu bunyi benda. Dan pada malam tu, saya tu mak saya ajak pergi beli barang rasanya, ataupun nak pergi makan, lebih kurang gitulah. Masa saya buka je pintu tu, saya suruh anak saya pergi ambil selipar. Jadi anak selipar saya ni arah ke belakang sikit, di bahagian dapur. Tapi anak saya takut. Tiba-tiba dia rasa dia takut. Jadi lepas dia kata dia takut tu, degak mari kat jantung ni, tiba-tiba saya pun rasa macam dia takut. Dan bila saya nak pergi ambil selipar tu, saya ternampak satu bentuk macam kucing yang besar, seakan mematikan hamba ni dengan yang tajam lah. Tapi bila saya tengok tu, dia terus lagi. Saya tak pasti benda tu daripada Gopeng ke, daripada pertengahan perjalanan. Saya tak tahu, saya tak pasti. Dan pada malam tu juga saya memberanikan diri pergi ke arah belakang rumah yang sangat gelap tu, dan saya cuba merakamkan lah. Tadi aku ada nampak macam kucing besar. Dia lari. Asalnya dia duduk sini tadi. Dia duduk sini, lepas tu dia lari ke arah ni. Jadi aku tak tahu hak tu hak orang ke, hak dok bertuang ke, tapi minta-minta larilah. Baru je jadi. Jadi kalau hak orang tu balik lah aku. Tapi tak ada.
tak ada apa benda kelibat pun masa tu. Tapi masa saya rakang tu baru je terjadi. Jadi pengalaman pada kali yang kedua ni memang sangat-sangat menyerangkan lah bagi saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada supporters yang tengok video ni sampai habis. Dan saya nak minta maaf lah kalau ada yang terkurang, sebab ni je yang mampu kita buat. Dan saya pun cakap ikut dang je. Mak mana tak ada skrip, tak ada benda, saya cakap spontan je, ikut andayah, jadi lebih natural lah orang kata. Lepas tu pula saya nak khabar, jangan lupa saksikan video bahagian yang ketiga, di mana saya bersama dengan Mak Yu pergi ke misi pencarian arwah Cik Ia di Kuala Kerai dan teruskan perjalanan ke Gopeng buat kali yang ketiga untuk saya dan kali yang kedua kepada Mak Yu, di mana kejadian di pengalaman mistik kali yang ketiga berada di Gopeng ni memang kali ni memang rare juga, seram juga. Ada bunyi harimau, ada kami tersesat jalan dalam hutang, ada bau wangi dalam hutang, dan ada kelibat yang sangat hampir, sangat dekat dengan kita, tapi kita tak nampak masa tu. Jadi jangan lupa saksikan video pengalaman mistik bahagian ketiga di Gopeng. Assalamualaikum.